Pada video ini kita akan melihat kepada proses bagaimana untuk memasukkan kategori produk pada sistem OpenCAD ini. Jadi untuk masukkan kategori yang diperlukan, klik pada katalog dan seterusnya pergi ke menu Categories. Penggunaan kategori ini dapat memudahkan anda untuk menguruskan produk yang akan dijual dengan lebih efektif dan juga lebih efisien berdasarkan penempatan produk tersebut mengikut kategorinya yang tersendiri. Jadi untuk membina kategori yang diperlukan, klik pada butang Insert. Seterusnya kita perlu memasukkan maklumat kategori yang ingin dibina. Langkah yang pertama, kita berada di tab General. Di sini kita perlu memasukkan apakah nama kategori produk yang ingin dihasilkan. Saya akan membina kategori Accessory. Seterusnya pada ruangan Meta Tag Description, masukkan penerangan ringkas berkaitan kategori yang dibina ini. Penerangan yang kita masukkan pada bahagian ini akan ditampilkan pada bahagian Search Engine sekiranya pengguna internet mencari maklumat berkaitan dengan produk yang akan kita jual. Jadi masukkan apakah teks yang ingin dipaparkan pada bahagian Search Engine kelak. Kemudian pada bahagian Meta Tag Keywords, di sini masukkan apakah kata kunci ataupun keyword berkaitan dengan kategori yang akan dibina ini. Sebagai contoh, keyword yang pertama adalah accessory. Untuk memasukkan keyword yang kedua, letakkan tanda koma terlebih dahulu dan seterusnya masukkan keyword yang kedua. Untuk memasukkan keyword yang ketiga, sekali lagi letakkan koma dan seterusnya. Anda perlu memasukkan keyword yang bersesuaian dengan kategori yang ingin dihasilkan ini. Kemudian pada bahagian description ini, di sini masukkan pula penerangan ringkas berkaitan dengan kategori yang akan dihasilkan. Penerangan yang kita masukkan di sini akan dipaparkan pada halaman ataupun pada sistem OpenCAD. Berbeza dengan Meta Tag Description, penerangan pada Meta Tag Description dipaparkan pada Search Engine. Sebaliknya, maklumat yang kita tetapkan di description ini akan dipaparkan pada halaman web sistem OpenCAD kita sendiri. Setelah selesai memasukkan maklumat pada bahagian General ini, sekiranya anda ada menggunakan bahasa kedua seperti bahasa Melayu, maka anda perlu menetapkan maklumat yang sama dalam bahasa Melayu di ruangan tab Bahasa Melayu ini. Hal ini adalah supaya apabila pengguna memilih bahasa yang ingin dipaparkan, maka ayat-ayat yang akan tampil adalah mengikut bahasa yang mereka pilih. Setelah selesai menetapkan maklumat untuk bahagian General ini, klik pula pada tab Data. Parent Category. Sekiranya anda ingin menjadikan kategori ini adalah merupakan kategori utama ataupun yang pertama, maka biarkan saja ia None. Sebaliknya, jika anda pernah membina kategori sebelum ini dan ingin menjadikan kategori yang baru dibina ini berada di dalam ataupun berada sebagai subkategori, maka anda perlu memilih kategori yang telah dibina. Dalam tutorial ini kita belum lagi membina sebarang kategori, jadi biarkan sahaja None. Stores. Sekiranya anda ada membina multiple store, maka anda boleh memilih di manakah kategori yang dibina ini akan ditampilkan. Buat masa ini kita biarkan saja default. SEO keyword. Di sini masukkan apakah perkataan ataupun ayat yang ingin ditampilkan pada browser sekiranya pengguna klik pada kategori yang kita hasilkan ini. Dalam tutorial ini saya akan masukkan SEO keywordnya sama dengan nama kategori. Jadi typekan pada bahagian ini dan pastikan kesemua huruf yang digunakan ataupun yang dimasukkan pada bahagian SEO keyword ini berada dalam huruf kecil. Untuk image, sekiranya ada image yang bersesuaian dengan kategori yang dibina, maka anda boleh memasukkan image pada bahagian ini. Dalam tutorial ini saya akan skip bahagian image. Top. Untuk bahagian top ini, sekiranya anda ingin memaparkan kategori ini pada bahagian menu bar di ruangan atas sistem OpenCAD anda, maka anda perlu tik pada bahagian ini. Ini bererti kategori yang kita akan hasilkan ini akan tampil pada bahagian menu bar di ruangan ini. Seterusnya, untuk kolom sini,
Ini adalah merupakan pilihan di mana anda boleh menetapkan berapakah bilangan subkategori yang akan tampil apabila pengguna klik ataupun meletakkan mouse pada bahagian menu kategori ini ya. Sebagai contoh, jika anda lihat pada ruangan kolom sini nilainya 1. Jadi apabila pengguna letakkan mouse pada bahagian menu ini, terdapat satu kolom sub menu yang tampil. Sebaliknya, jika letakkan 3 di sini, sekiranya terdapat banyak submenu, maka menu-menu yang berada di bawahnya akan tampil sebanyak 3 kolom. Ini adalah ruangan satu kolom, ruangan kolom kedua dan ruangan kolom yang ketiga. Jadi untuk konfigurasi pada bahagian kolom sini, saya akan letak 3. Sort order. Tetapkan apakah kedudukan kategori ini. Sekiranya anda ingin menjadikan kategori ini adalah kategori yang pertama, maka letakkan ia nilainya yang pertama. Status, pastikan ia enable sekiranya anda ingin mengaktifkan kategori yang ingin dihasilkan ini. Seterusnya, pergi ke tab Design. Jika anda ingin memaparkan kategori ini hanya pada halaman-halaman yang tertentu saja, maka anda boleh memilih halaman tersebut di ruangan Layout Override ini. Dalam video ini saya akan biarkan ia kosong. Dan setelah selesai menetapkan kategori yang ingin dihasilkan, klik pada butang Save untuk menyimpan maklumat kategori yang baru ini. Jika tidak ada sebarang masalah, anda akan dapat lihat mesej seperti berikut. Saya akan tambah lagi satu kategori, jadi klik butang Insert, kemudian pada tab General, English, pada ruangan kategori name, masukkan nama kategori, sebagai contoh, Touch Screen, Meta Tag Description, penerangan ringkas tentang kategori ini, Meta Tag Keyword, kemudian penerangan tentang kategori ini yang akan dipaparkan pada sistem ataupun pada laman web. Setelah selesai, masukkan konfigurasi untuk bahasa kedua pula. Kemudian pergi ke tab Data, dan pada ruangan parent kategori ini, sekiranya anda ingin menjadikan kategori ini sebagai subkategori, maka anda boleh memilih apakah kategori utamanya. Dalam video ini saya akan biarkan saja None, Stores, biarkan Default, SEO Keyword. Sekiranya kategori yang anda hasilkan mempunyai lebih daripada satu perkataan, maka typekan perkataan tersebut dan pastikan anda letakkan tanda sengkang untuk menjarakkan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Dan pastikan kesemua ejaan berada dalam huruf kecil. Untuk image, sekiranya ada image, masukkan image yang ingin digunakan. Seterusnya pada bahagian top ini, sekiranya ingin dipaparkan kategori ini pada menu, ketik pada checkbox ini. Kolom, anda boleh setkan berapa saja jumlah kolom yang ingin digunakan. Saya akan biarkan 1. Sort order, tetapkan apakah kedudukan kategori ini. Sebelum ini saya letakkan nombor 1, jadi kali ini saya akan letakkan nombor 2. Status, pastikan enable. Kemudian pada design, saya akan biarkan saja kosong dan klik pada butang save. Dan kini 2 kategori produk telah pun saya hasilkan untuk produk yang akan saya masukkan selepas ini.